paparan malam ini. Fantasi menjadi realiti. Mendekati insan jelmaan ikan duyung. Sebalik tabir CJ Wow Shop, kisah usaha bersama melibatkan individu pelbagai latar belakang. Tidak semua insan mampu berada di dasar laut sebegini untuk menikmati panorama dunia lain yang cukup indah. Dunia lain yang kadangkala bagaikan fantasi. Fantasi yang seringkali didendangkan dalam cerita dongeng. Namun ada yang tegar untuk menjadikannya sebagai realiti. Mereka sanggup mempelajari cara berenang seakan ikan duyung, watak mitos yang diminati penggemar kisah dongeng di kalangan kanak-kanak. Teknik renang luar biasa ini adalah cetusan idea seorang lelaki yang begitu mencintai dunia dasar laut. Dolphin Lee Boon Leong. Ini bagaikan rumah keduanya sejak dia bergelar sebagai penyelam dasar laut pada 15 tahun lalu. Apa itu mermaid class? Apa tujuan saya nak ambil kursus? Apa manfaat bagi kita? Bagi si ikan duyung, ia adalah satu lagi kemahiran sukan air yang unik. Satu skill yang bukan semua orang boleh dapat. Biasa orang hanya tahu berenang kan, tak tahu buat skill how to be elegant in the water. Yeah, that's how mereka kata luar biasa lah. Ini bukan lagi fantasi. Sebaliknya, ini kisah mereka yang ingin menikmati keindahan dasar laut dengan cara baharu. ...45 km di luar pesisir pantai Kuala Terengganu. Pulau Redang menjadi tumpuan Lindy Ong dan 4 rakan duyungnya untuk bersantai. Lindy berusia 30 tahun, merupakan seorang model dan pelakon yang berjaya memiliki sijil kelayakan bergelar sebagai mermaid setelah lulus pembelajaran dari Akademi Dolphin Lee Aquatic. Sebenarnya saya suka water sports. Saya seorang scuba diver, free diver. So, saya tengok itu mermaid macam boleh berenang dengan cantik. So, saya take up the course. Berlainan pula dengan Yi Xuan Koh, gadis berusia 25 tahun. Meminati watak ikan duyung sejak kecil, antara pendorong yang membuatkannya mempelajari teknik renangan ikan duyung. Memang saya suka lah, ya, sebab kita fantasi kan, kita suka macam like more to fairy tales aja, fairies apa. Tapi untuk jadi mermaid lebih realistik lah, compare to other fairies macam like boleh terbang atau apa macam ni lah. Redang Bay Resort. Sejak bulan Mac lalu, Dolphin perlu ke sini 2 kali setiap bulan. Kepakarannya sebagai jurulatih free diving atau selaman bebas telah menarik perhatian pihak resort di sini untuk berkongsi kemahirannya. Secara tidak langsung memperkenalkan juga sukan air baru, renangan ikan duyung kepada pelancong. Bermula sekadar hobi, pada tahun 2010, Dolphin nekat untuk lebih serius membawa teknik renangan mermaid ke Malaysia. Masa tu yang I tahu tu dari Amerika.
US. Lepas tu I Google yang paling dekat is dekat Thailand. So aku involved dengan Thailand, aku call mereka. This German artist mermaid di mana dia ajar kita macam mana mermaid, how to form a mermaid. First thing kita kena ada mermaid tail, lepas tu ada sistem dia, ada basic dia, ada syllabus dia. Baru slowly aku study, lepas tu aku apply ke akademi saya. Kelang Selangor. Okay, so today our task, so I nak tengok you swim 200 meter dulu, okay? So that's our requirement lah. So are you ready? Yes. Yeah, just come now, slowly. Hari ini ada 2 pelajar baru yang mendaftar untuk bergelar mermaid. Mahir berenang, itu kriteria utama. Biasanya latihan dilakukan 2 kali seminggu. Masa 1 jam adalah tempoh yang diberikan untuk setiap kali latihan. Namun bagi pelajar baru, mereka perlu menyempurnakan silibus pembelajaran untuk 16 jam latihan, iaitu kira-kira 4 bulan dan lulus beberapa ujian sebelum layak mendapat sijil. Okay, baik. Not bad. Good. Tidak mudah untuk bergelar mermaid atau ikan duyung. Ia menuntut kesanggupan dan disiplin yang tinggi untuk menguasai satu lagi cabang kemahiran berenang yang bukan calang-calang. Okay, good. Apa itu mermaid club? Apa tujuan saya nak ambil kursus? Apa manfaat bagi kita? So, selalu I explain my mereka, you tak semestinya nak jadi mermaid. So, mermaid, okay, nak swim sebagai mermaid, first thing, kita mesti ada stamina. So, anggaplah ini sebagai sukan. Okay, you pergi bilik gym, kadang-kadang orang lain tak suka gym, dia suka air. So, ambillah peluang ni sebagai mermaid training. Lepas tu, at least you boleh dapat train sendiri. Perut, okay. Some people ask me, boleh tak saya akan kurus badan saya? Oh, of course boleh. Tapi kena ada disiplin lah. Sejak tahun 2010, Dolphin memulakan Akademi Latihan Renang Ikan Duyung ini. 7 tahun akademi ini beroperasi, Dolphin telah melahirkan lebih 200 ikan duyung. Katakan skill yang keselamatan ini kita akan suruh student, kalau any emergency dia boleh tanggalkan mermaid tail dalam masa lebih kurang 5 saat. Dia kena keluarkan dari kaki dia. So dah berbaloi dia, buang tu tail, save tu position yang terselamat. When you feel like uncomfortable, tak kena ambil nafas, you just come up, use a breaststroke come up. Okay, I show you. So I will do a 4 kick, 1, 2, 3, 4. My 5th, I come to take a breath. Okay. Pelajar yang telah lulus dan mendapat sijil sebagai mermaid dan ingin meneruskan silibus ke tahap profesional memerlukan mereka melalui satu lagi kursus dibuat di dasar laut. Antara 200 pelajar yang telah berjaya mendapatkan sijil pengiktirafan sebagai mermaid, hanya 40 orang sahaja yang aktif. Dan mereka yang telah mencapai tahap profesional sahaja dibenarkan untuk menyelam secara terbuka di dasar laut. Namun bagi Lindy, biarpun telah menguasai tekniknya, masih terdapat cabaran tersendiri menyelam dan berenang seperti ikan duyung ini. Satu nafas. Hanya boleh satu nafas, one dive lah. Tak ada regulator, tak ada tank. Ya. Dan kaki dua menjadi satu. Satu kaki ajalah. Selain mempunyai stamina yang tinggi, mampu menahan nafas yang lama antara ujiannya. Bagi syarat lulus, mereka perlu melepasi tempoh statik di dalam air selama 90 saat.
Hari ini Dolphin perlu memastikan 5 pelajarnya ini melepasi kursus freediving atau selaman bebas bagi melayakkan mereka menjadi mermaid profesional. Persediaan mental dan teknik pernafasan yang betul sangat ditekankan untuk selaman bebas ini. Sebenarnya yoga ni kita touch a bit about yoga. Okay, I bukan pandai yoga, I bukan yoga instructor, but this is more of basic pernafasan. Okay, basic stretching and warm up sahaja. Sebelum kita turun, so at least buat pernafasan, buat mentality train. Ini semua is a good mentality train sebelum kita masuk ke laut. Breathe. Kini Dolphin, Lindy, Yixuan dan 3 lagi rakan mereka sudah bersedia untuk ke lokasi selaman. 1, 2, 3, go! Dolphin antara jurulatih yang diiktiraf Advanced Freediving Instructor tahap 2. Bermakna dia mampu untuk buat selaman bebas iaitu tanpa menggunakan tangki gas sehingga pada kedalaman 20 meter. Bagi kursus selaman bebas, mermaid perlu melepasi ujian tahap 1 iaitu kedalaman 10 meter. Free diving kicking dengan mermaid kicking yang lain. Yang free diving ni kita mau ikut kepada disiplin dia tertentu. Okay, mermaid ini di mana mermaid ni is a freestyle. Macam free diving dia kena at least kita ada level tertentu. Level 1 lebih kurang 10 meter and so on. Paling susah, saya boleh kata mermaid paling susah. Bagi Yixuan, rekod paling lama pernah dilakukan ketika selaman bebas ini ialah selama 2 minit di dasar laut berbanding Dolphin selama hampir 4 minit. Free dive memang you can hold your breath and you need to dive deep down. So that's why kita boleh train kita punya stamina juga dengan kita punya swimming skill lah, sebab memang swimming skill kena bagus lah untuk menjadi satu mermaid. Mereka melakukan ini kerana minat yang mendalam terhadap sukan air dan keindahan dasar laut. Bagi mereka, ini satu lagi sukan ekstrim yang mencabar mental dan fizikal sebagai perenang serta penyelam. Harganya boleh mencecah hampir RM10,000 dan beratnya ini 13 kilogram. 13 kilo. Mungkin ada yang menganggap mereka ini hanya berangan untuk menyerupai jelmaan watak mitos. Namun angan-angan mereka bukan kosong. Kelab Eksekutif Klang, Selangor. Di sini letaknya pejabat utama Dolphin Lee. Sejak mula menubuhkan akademi di sini, banyak ilmu yang perlu dituntut termasuklah rekaan sendiri ekor ikan duyung. Bermacam cabaran dilalui sebelum dia berjaya menghasilkan koleksi rekaan ekor ikan duyung yang sesuai digunakan. Sebelum aku bagi student pakai, aku nak pakai dulu. So, cuba material tak lembut sangat, tak boleh gelak. So, cuba material lain. Sampai aku dapat material tebal, keras, tak patah. Dan baru aku apply. Buat R&D sendiri. Kini Dolphin lebih selesa kerana dapat menubuhkan pasukannya sendiri yang mempunyai bakat dalam bidang seni lukis dan rekaan. Ada juga pakaian yang dibeli khas dari luar negara. Ini antara koleksi ekor ikan duyung yang Dolphin ada. Saya difahamkan 2 ekor ikan duyung ini agak istimewa kerana dari segi materialnya dan juga
harganya boleh mencecah hampir 10,000 dan beratnya ini 13 kilogram. 13 kilo. Boleh saya rasa dia punya berat ni. Bayangkan bagaimana mereka perlu berenang seperti ikan duyung menggunakan ekor ini. Beratnya 13 kilogram. Wah. Ini antara yang berat juga. Ya. Dan saya dapatkan ini yang diberi oleh dolphin. Ya, ini 12. 12 kg. Kalau misalnya pakai ekor yang macam ni, kalau terlalu berat, macam mana mereka nak berenang? Actually, a lot of people katakan dia berat, susah nak swimming. Actually, tak ada. Ini dia design untuk neutral buoyant. So, di mana biasanya kita akan pakai dekat kolam renang ataupun open water. Pakaian yang diperbuat daripada silikon ini merupakan koleksi paling mahal yang dibeli dari luar negara. Harganya RM20,000. Pulau Pinang. Mermaid Naomi dan Agnes antara 40 ikan duyung yang aktif di bawah Dolphin League Aquatic. Ini bermakna mereka berdua antara yang biasa mendapat undangan majlis-majlis yang memerlukan kepakaran mereka. Hari ini, mereka berdua ditugaskan untuk sebuah persembahan di sebuah majlis pelancaran hartanah di Pulau Pinang. Oh, hello. You guys ready? Yeah. Yeah, we are time's up. Okay, that's. Okay, we are rushing time. Okay, cantik. You? Yes, I've done. Okay, let's go. Time's up. Selain daripada undangan untuk persembahan majlis tertentu, Dolphin juga banyak menerima acara yang melibatkan kesedaran mengenai menjaga kebersihan dasar laut yang memerlukan ikan duyung untuk menjayakan acara itu. Pada tahun 2014, The Mermaid Mission Swimming Skills and Performance, iaitu akademi di bawah seliaan Dolphin, mendapat hak cipta ke atas latihan dan karya seni serta filem yang membabitkan persembahan ikan duyung. Performance dari property, so kita akan buat 2 minit event. So 2 minit untuk mereka perform. So di mana kita ada 2 mermaid, seorang kiri dan seorang ke kanan. Kita ada 2 kolam dekat sini. So apa mereka kena buat, dia akan swim, dia akan buat synchronize. Di mana dia akan buat underwater swim, lepas tu handstand, and then sampai ke this the cloud there. Okay, dia akan berdiri ambil gambar. Once again, congratulations, ladies and gentlemen. Persembahan malam ini memerlukan Naomi dan Agnes memperlihatkan bakat yang telah dipelajari lebih setahun lalu. Handstand antara formasi yang dianggap mencabar. Ini paling susah. Ini paling susah. Dia berat sangat. So, training. Bagi saya itu nak buka mata dalam air. Especially the sea water. Very irritating. Yeah. Kemunculan persembahan ikan duyung malam ini menambat hati pengunjung yang datang. Wow, good show, okay? Yes, come on. Tamatnya persembahan, maka selesailah tugas mereka di sini. Kebiasaannya setiap kali persembahan maupun penggambaran dasar laut, Dolphin akan melihat kembali visual rakaman. Continue. Okay, Nemo is Asian, right? Asian, you see this when you go down, okay, gerakan tu.
try to soft a bit. Okay, but it's overall it's good. Cantik. Melalui cara begini, mereka dapat memperbaiki teknik renangan mereka. She is my Sejak 6 bulan lalu, kawasan pulau di sekitar Redang Bay Resort ini mendapat perhatian ramai dengan kemunculan ikan duyung di sini. Air yang jernih dan kaya dengan hidupan laut antara faktor gadis-gadis ikan duyung ini lebih gemar berada di sini. Azmi Mamat sudah 10 tahun bekerja di Redang Bay Resort. Adanya dolfin dan pelajar ikan duyung yang menikmati keindahan di pulau ini seringkali menjadi bualan dan menjadi tarikan pelancong ke sini. Belum ni tak ada lagi, dia tengok ada, dia pun nak rasa juga nak tidur macam mana. Sambutan pelancong luar okey lah sebab tarikan memik sebelum ni tak ada memik. Sekarang dah ada memik ni, macam pelancong luar tu nak cuba memik ni. Ambil gambar kat sini. Ya, ambil gambar aktiviti dekat pantai ni. Pengalaman lebih 15 tahun di dasar lautan, dolfin melebarkan bakatnya dalam dunia fotografi di dasar laut. Bukan sahaja fotografi biasa, dia juga menawarkan sesiapa yang ingin merakamkan kenangan sebagai ikan duyung dengan pakej tertentu. Semua ini tercetus kerana cintanya kepada oceanografi. Di bawah dasar laut ni memang saya kata sebagai another world, totally different. Selalu kita dengar bunyi yang bising dekat darat. Bayangkan je sekarang kita turun, totally shut down. Keunikan ini bukan sekadar daripada penampilannya, tapi perlu juga dilihat betapa uniknya insan-insan ini yang sanggup mencabar kemampuan diri untuk ke tahap ini. Harapan saya kalau boleh memisku ni boleh disebarkan ke seluruh negara dan bukan sekadar pergi performer, kita ada aktiviti senaman, meet fairy tale, meet all the ladies dream come true kalau saya pernah suka memit ni. Daripada seorang juruteknik di syarikat Jepun, kini dolfin telah berjaya membuktikan dia mampu membina empayar dunia lainnya yang dahulunya sekadar hobi biasa. Yakin dan tekad, fantasi menjadi kenyataan. Mana? Harga cuma RM100. Sebagai pengacara CJ Wow Shop ni, maksud kita kena jadi expert untuk menjual barang itu. Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Terima kasih banyak kerana terus sudi bersama kami setia depan TV untuk menonton kami di CJ Wow Shop. Salutan logam. CJ Wow Shop, rancangan membeli belah yang semakin popular. Urusan pembeliannya mudah. Pelanggan yang tertarik dengan persembahan hos di TV hanya perlu membuat panggilan dan barang yang dihajati akan sampai di pintu rumah 3 hari selepas itu. Namun di sebalik tabir, urusan mudah itu sebenarnya memerlukan pelaksanaan kompleks melibatkan pelbagai pihak. Semuanya bermula beberapa minggu sebelum siaran langsung. Waktu inilah titik pertemuan pertama hos CJ Wow Shop dengan produk yang akan dipersembahkan. Zaim Helmi Zaini antara barisan 5 hos tetap CJ Wow Shop. Hari ini, dia dan 2 lagi rakan hos bakal menggalas tanggungjawab menjual satu lagi produk alat memasak. 0808 sekarang. Malah selama ni kita fikir pengacara hanya perlu pandai bercakap, perlu pandai untuk ada body language sedikit dan hanya perlu bijak. Tapi sebagai pengacara CJ Wow Shop ni, ini macam satu career baru tau dekat Malaysia di mana kami sebagai pengacara menjual barang melalui TV dalam rumah. Macam itu. Jadi kita perlu pandai berbicara, pandai bercakap dan juga perlu pandai dari segi pengendalian sesuatu produk. Maksud kita kena jadi expert untuk menjual barang itu.
Bagi setiap hos, mesyuarat produk merupakan prosedur pertama sebelum kesiaran langsung. Ini penting supaya mereka dapat mengenali dan memahami dengan lebih lanjut produk yang bakal dipersembahkan nanti. Okey, Alas yang belakang tu. Sebenarnya kita masa meeting tu bersama dengan kita punya supplier atau pengedar barangan daripada pihak-pihak marketing dan juga producer, kita duduk bersama-sama, kita cari apakah kelebihan produk yang kita nak jual. Kajian mendalam terhadap produk tidak hanya terhad di studio dan pejabat, tetapi juga di rumah. Inilah antara tugas pengacara CJ Workshop. Kalau habis meeting-meeting dengan supplier ke apa, kereta kami dah macam gudang store dah. Penuh barang-barang sebab kita kena bawa balik rumah, cuba. Lepas tu kita rasa pengalaman mencuba, nanti kita kongsi kat TV. Isterinya sentiasa menjadi rujukan buat Zaim. Nur Damia Muhammad Nasir banyak membantu memberi pandangan terhadap setiap produk yang bakal dipersembahkan. Tiba rasa dia berat tak? Kalau marble sebenarnya berat tapi... Oh tak, ringan je. Okey je? So macam sambal pun, kalau masak sambal macam ni dia tak terlebih minyak lah. Dia pecah minyak sendiri kan. Orang yang paling perlu air sampai kepada penonton pun apa? Dia tak melekat ni. Tak melekat? Dia tak melekat ni paling penting. And then dia ringan. Sejak kerja macam ni, jual barang ni, hampir setiap hari sebenarnya kita orang akan kami akan cuba produk-produk. Contoh macam dapat kuali ni, saya ada meeting dekat pejabat, baru memang kita kena cuba. Kalau tak cuba, nanti masa show, masa live, nampak sangat kita tak study produk. Kita datang balik rumah macam ni, kita masak sendiri, kita rasa sendiri pengalaman masakan tanpa minyak tak melekat tu, kalau betul terbukti, kita jual pun kita jujur dengan pelanggan kita. Hampir setiap minggu, Zaim akan menerima produk baharu untuk dicuba. Setiap barang yang diterima sudah melalui pemeriksaan dan diyakini kualitinya di sebuah gudang simpanan di Shah Alam, Selangor. Di sini tempat simpanan utama stok jualan CJ Wow Shop. Setiap pesanan melalui TV dan juga pembelian dalam talian akan diproses di sini sebelum dihantar ke pelanggan seluruh Malaysia. David Koh, pengurus gudang. Dia sentiasa sibuk meneliti setiap stok keluar dan masuk di sini. Menurut David, dia perlu menguruskan ribuan pesanan dalam sehari. Challenge kita orang ialah order yang kita terima, kita akan proses dengan keluar dalam masa 1 hari juga. Dalam proses ialah kita akan terima call daripada call center. Alright, so call center akan proseskan order. So dari sini kita akan ambil itu order dan kita akan membuat bungkusan, lepas tu buat label, lepas tu akan hantar keluar. Sebelum dijual kepada pelanggan, setiap produk perlu melalui prosedur pemeriksaan. Di sini, 3 orang pekerja akan meneliti setiap aspek produk yang baru tiba. Diketuai oleh Chiu Le Fang, mereka akan menentukan sama ada sesuatu produk itu selamat digunakan atau tidak. Selepas merchandiser dah bawa satu produk tu, dia akan bagi kepada kita. Kita akan cek semua secara detail apa yang spesifikasi dia, sebab yang legal issue tu yang paling penting sekali. Dalam seminggu, Chiu bersama 2 rakan sekerja akan memeriksa hampir 10 produk. Prosedur juga perlu dilakukan dengan teliti dan ada barangan yang mengambil masa lebih seminggu untuk diluluskan. Beberapa jam sebelum siaran langsung CJ Wow Shop, Studio 1 di Glamoury sudah mula sibuk dengan persediaan, terutamanya di bahagian dapur. Jika anda lihat di sini, seawal 6 pagi, Chef Razif dan juga kru sudah mula sibuk untuk menyiapkan 9 resepi. Jadi ini sebenarnya penting untuk memudahkan lagi dan juga untuk melancarkan lagi proses rakaman sebentar lagi. Setiap resepi demonstrasi produk akan ditentukan oleh Chef Muhammad Razif Abdul Rahim. Menurutnya, setiap alat memasak menuntut resepi yang berbeza bagi menonjolkan kelebihan produk yang dipersembahkan.
Sebenarnya penyediaan ataupun persediaan sebelum sesuatu pekerjaan tu memang sangat-sangat penting. Maknanya kira dia punya perancangan, mana dia punya bahan-bahan, mana yang sesuai. Sebab yang CJ Workshop ni dia ada rakaman dan siaran langsung. Tapi yang siaran langsung ni memang memerlukan persediaan rapi yang betul-betul teliti lah. Beban, ketakutan, nervous, risau, semua ada. Sebab kita pikul tanggungjawab. Jam 7 pagi, Studio 1 di Glen Mary sudah mulai sibuk. Hampir setiap hari rakaman CJ Workshop akan dijalankan di sini. Sebelum mula rakaman, set akan digubah mengikut barangan yang bersiaran pada hari tersebut. Kalau kita tengok pagi ni, saya difahamkan oleh penerbit tadi akan ada 2 rancangan siaran langsung berturut-turut pukul 10 dan pukul 11. Jadi kita boleh nampak kat sini sebenarnya keadaan sudah semakin sibuk sebab 2 set akan disiapkan dalam masa yang sama. Jadi ini sebenarnya merupakan rutin kebiasaan lah bagi kru-kru di sini. Kalau nasi goreng seorang cukup lah. Pada masa sama, Zaim mengambil peluang meneliti butiran produk buat kali terakhir sebelum bersiaran. Kenapa I tulis sesuai untuk keluarga lah? Yes, and then like so, dia 5 logam yang berbeza. Yang atas sekali baru batu mama, bawah dengan atas. Kau faham tak? Bawah batu mama, bawah logam. Logam dulu. Bawah batu mama dekat atas. On top, yes. Bawah. Kenapa dia create dia batu mama? Sebab batu mama tu is one of the most non-stick punya material. Kita hari-hari ada recording, hari-hari ada secara langsung live TV dan hari-hari ada produk yang berbeza. Jadi kita balik ke studio sebelum kita on air, kita kena refresh juga sebab kadang-kadang produk tu sama tapi fakta ni sedikit berbeza. Salah fakta, satu show akan gagal. 1 jam sebelum ke udara, penerbit memberi taklimat terakhir. Kita akan ada 3 blok, macam biasa. Di tempat yang sama juga, Chef Razif giat menyiapkan resepi yang bakal dipersembahkan. Okey, sekarang ni. Kenapa Chef ada lagi? Kenapa ada lagi? Kalau saya prepare hari ini dan kira pengacara tu boleh sampaikan dengan lancar, sangat-sangat puas hatilah. Setiap kru CJ Workshop yang bertugas di belakang tabir studio terdiri daripada individu yang berpengalaman dan terlatih. Pada awal penerbitan CJ Workshop lebih setahun lalu, mereka telah dibimbing oleh tenaga kerja berpengalaman dari CJO Shopping Korea Selatan untuk mengikut garis panduan rancangan yang telah ditetapkan. Kini tanggungjawab membimbing dan meneliti produksi digalas oleh Gi Wong Ko. Dia pengurus besar Jabatan Penerbitan Kandungan MPCJO Shopping Sendirian Berhad sudah menetap di Malaysia lebih setahun lalu. TV home shopping is a quite new industry in Malaysia, and selling product is not easy. So I always talk to my members, don't focus on what you want to show, but you need to show what they want to see. Tepat jam 9 pagi, siaran langsung CJ Workshop bermula. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Terima kasih banyak kerana terus sudi bersama kami setia depan TV untuk kami di CJ Workshop. Nama saya Zaim. Nama saya Lily Liana. Macam biasalah, hidup mesti ada wow. Kalau nak wow. Kebiasaannya, rancangan CJ Workshop akan ke udara selama 45 minit tanpa iklan. Ketika inilah segala usaha dan hasil menelaah kajian produk digunakan hos untuk meyakinkan penonton di rumah. Yang penting sebenarnya. Okey, tadi kita tengok Brian tak ada pun nak letak apa orang ni. Di Bandar Seri Permaisuri, Zuraila Haji Ahmad sudah terpaku di hadapan TV bersama suami. Dia pelanggan setia CJ Workshop mengaku terpanggil untuk membeli oleh kerana persembahan yang meyakinkan daripada hos bertugas. Boleh katakan semua saya minat. Memang berpetah, bercakap dan terang dan dia explain sesuatu produk. Kita pun macam, best ni, produk ni best ni. Dia dapat pengaruh kita tu. Hello, CJ Workshop. Selamat datang ke CJ Workshop. Zul bercakap di sini. Boleh saya bantu? Boleh saya dapatkan pengesahan nama? Zuraila binti Ahmad. Okey. Setiap kali rancangan CJ Workshop ke udara,
Pusat panggilan yang terletak di tengah bandaraya Kuala Lumpur ini akan mula dibanjiri pesanan pelanggan. Menurut pengurus Michelle Ng Chey Men, setiap ejen yang bertugas sudah sedia mahir menguruskan kehendak pelanggan. Ejen first dia kena tahu macam mana nak layan customer, okey. Yang penting ejen perlu sentiasa dengar apa yang customer nak, okey. Kena bersabar dengan customer dan juga mereka perlu ada ilmu, okey, knowledge tentang produk tu, okey. Jadi mereka boleh bantu customer untuk mengatasi masalah customer juga. Setiap pesanan yang diterima akan terus dihantar ke gudang untuk diproses serta-merta. Pada masa sama, informasi statistik pesanan dan juga pelanggan yang sedang di talian akan dihantar ke Studio 1 di Glen Mary. Perlu 8 cm juga dan rekod jualan yang memang cukup tinggi sekali. Sekarang ni Informasi live statistik berkenaan akan dipantau merchandiser di bilik konti studio. Setiap kali siaran langsung berlaku, seorang merchandiser akan ditugaskan untuk meneliti pesanan pelanggan melalui talian bebas tol. Jadi kalau kita lihat di sini, talian sedang sibuk melalui graf ni. Dan juga di sini melalui order kuantiti, kita boleh melihat juga secara langsung pelanggan yang sudah mengesahkan pembelian. Info daripada live statistik berkenaan juga akan digunakan untuk membantu hos yang bertugas. Dan setakat ini para penonton, nak dimaklumkan kepada anda, diam tak diam, sebenarnya berapa dah dijual? 30 unit sudah pun dijual. Terima kasih banyak kepada anda yang belum tu. Usai siaran langsung, Zaim bersama rakan sekerja yang lain menarik nafas lega. Hari ini, usaha mereka berjaya. Produk yang dipersembahkan terjual melebihi sasaran jualan hari ini. Walaupun saya dapat pengalaman hampir 2 tahun sebagai pengacara CJ Workshop, beban, ketakutan, nervous, risau, semua ada. Sebab kita pikul tanggungjawab. Kalau pelanggan beli dan berjaya jadikan kategori barang itu sold out ataupun ramai yang membeli, satu kejayaan besar yang rasanya tak pernah kita rasa tau. Macam kita berjaya merealisasikan impian pemilik produk untuk menjual barang mereka. Itu tanggungjawab saya dan juga pengacara yang lain. Di sebalik tabir CJ Wow Shop, ini kisah usaha bersama melibatkan individu daripada pelbagai latar belakang. Usaha yang dilakukan untuk kelancaran operasi dan memastikan senyuman pelanggan sentiasa terukir setiap kali menerima penghantaran istimewa di hadapan pintu rumah.